Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ini kita sambung untuk subjek ibadat. Subjek ibadat boleh buka muka surat yang ke-53. Kita sambung untuk tajuk perkara-perkara sunat di bulan Ramadan. Perkara sunat di bulan Ramadan. Okey, untuk perkara sunat di bulan Ramadan, kalau tengok dalam buku teks ada 5 perkara. Yang pertama iaitu perkara sunat ni maksudnya perkara yang baik untuk kita lakukan. Tapi kalau kita tinggalkan rugi. Bukannya tak dapat apa-apa, cuma kita rugi. Sedangkan sunat ni perkara yang kita buat kita akan dapat pahala. Okey. Yang pertama kita hendaklah mandi junub. Ni jim nun ba ni bunyinya junub sebelum daripada fajar. Sebelum terbit fajar, maksudnya subuh tu, sebelum tu dah mandi. Mandi junub ni apa? Mandi hadas besar ataupun biasa kita panggil mandi wajib. Selepas melakukan selepas terkeluarnya yang dikatakan apa? Air mani ke, selepas melakukan persetubuhan ke. Okey. Jadi mandi junub sebelum daripada fajar. Okey, yang seterusnya iaitu yang kedua berbuka dengan buah tamar. Tamimra ni tamar, iaitu kurma. Jika mudah didapati, maksudnya kalau kita senang nak dapat. Sekarang ni kan banyak kedai jual kurma kan. Beli saja. Okey. Ataupun sesuatu yang manis, maksudnya berbuka dengan benda yang manis terlebih dahulu. Itu sunat. Sunat. Okey, yang ketiga memperbanyakkan berdoa. Dalam bulan puasa, bulan Ramadan, kita kena banyakkan doa. Sebab bulan ini penuh berkah, penuh pengampunan, penuh rahmat. Berdoa sahaja. Okey, yang keempat memperbanyakkan membaca Al-Quran. Itu semuanya kita tahulah. Adanya sesi buat tadarus, adanya sesi khatam Al-Quran. Ikut masing-masing. Yang penting kita baca Al-Quran. Okey. Yang terakhir bersedekah. Sama ada kita nak sedekah dekat keluarga ke, sedekah dekat orang lain ke, itu pun sunat, dapat pahala. Okey. Selesai untuk perkara sunat, kita pergi kepada perkara yang makruh. Perkara makruh. Makruh ni macam mana? Makruh ni perkara yang Allah tak suka. Maksudnya kalau kita buat Allah tak suka. Okey, perkara makruh ketika berpuasa. Dia tak sampai kepada haram, cuma Allah tak suka. Okey, yang pertama kita buat bekam. Berbekam. Siapa pernah buat bekam? Bekam ni yang kita cocok kat badan kita nak keluarkan darah tu. Membuang darah. Jadi kalau bulan Ramadan kita buat, hukumnya makruh. Okey, selepas itu yang kedua, berpantik ataupun memantik. Maksudnya apa? Mengeluarkan darah kotor dengan menyocok. Itu menyocok, bukan menyojok. Itu menyocok. Menyocok urat. Menyocok urat darah. Makruh. Yang ketiga, memamah getah. Mamah, macam makan kan? Kita genggam getah. Yang keempat, merasa makanan pun makruh. Yang kelima, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Ini biasa kita ambil ketika ambil wuduk. Betul? Ketika ambil wuduk. Biasa wuduk kita macam kumur lebih-lebih. Bulan biasa tak kumur lebih-lebih. Bulan Ramadan je kumur lebih-lebih. Jadi makruh. Yang keenam, berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Jangan sampai berlebihan. Takut makruh boleh jadi puasa kita batal. Okey. Yang batal tu terlebih sampai dah 3 kali kita ambil yang kali keempat, jadi batal. Yang ketujuh, mengucup isteri. Mengucup, ya Allah, terkeluar pula.
sekejap. Seterusnya, mengucup isteri dan seumpamanya jika tidak membangkitkan syahwat. Kalau membangkitkan syahwat, boleh jadi apa? Puasanya batal lah. Mengucup tahu tak mengucup? Dia macam nak mencium lah. Ini untuk suami isteri. Sebab itu kalau suami isteri, siang hari dilarang untuk bersama lah. Maksudnya bersetubuh. Sebab boleh membangkitkan syahwat yang boleh membatalkan puasa awak. Jadi mengucup isteri dan seumpamanya jika tidak membangkitkan syahwat akan menjadi makruh yang ketujuh ni. Okey. Seterusnya kita pergi ke pada hari yang terus makruh. Kepada hari-hari yang haram berpuasa. Hari-hari yang haram berpuasa ada 3, iaitu yang pertama hari raya Aidilfitri. Hari raya yang pertama. Tapi hari raya yang kedua seterusnya kamu boleh puasa, ataupun kita namanya puasa 6 kan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Okey, yang kedua hari raya korban yang pertama. Hari raya yang pertama, yang kedua, ketiga. Dinamakan 3 hari tasyrik. Hari raya korban Aidil Adha, satu hari tu dilarang berpuasa yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ni, 3 hari tasyrik berlaku bila selepas 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maksudnya selepas semasa raya korban tu 3 hari dilarang berpuasa. Dinamakan hari tasyrik. Okey, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah dilarang berpuasa. Maksudnya diharamkan terus berpuasa. Tak ada dinamakan sunat ke apa, haram terus. Okey. Okey, selesai. Okay, kemudian kita tengok muka surat 54. 4.10 kita akan cuba pergi kepada hari Syak. Okey, hari Syak. Hari Syak ni apa? Hari Syak ialah hari yang ke-30. Hari yang ke-30 daripada bulan Syakban. Apabila tidak kelihatan anak bulan. Maksudnya hari Syak ni adalah bulan Syakban yang sebelumnya yang selepasnya bulan Ramadan. Tiba-tiba tak kelihatan anak bulan untuk kita umumkan malam itu adalah awal Ramadan. Jadi dinamakan hari Syak. 30 Syakban tu. Sedangkan cuaca baik atau cerah. Dan ramai orang bercerita ada yang melihat anak bulan dari kalangan orang yang ditolak kesaksiannya. Maksudnya ada orang nampak, tapi orang tu adalah kanak-kanak yang kita kena boleh tolak kesaksiannya, ataupun orang yang selalu melakukan dosa. Okey, itu contohnya lah. Okey, seterusnya hukum puasa pada hari Syak. Ni maksudnya hukum bagi siapa yang nak puasa pada 30 Syakban. Hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh tahrim ni maksudnya hampir kepada hukum haram. Hampir kepada hukum haram ni makruh tahrim. Berpuasa di hari Syak jika tanpa sebab. Okey. Dia boleh puasa, sah hukumnya puasa, tapi dengan bersebab. Seperti contoh, dia nak puasa 30 Syakban tu. Masa 30 Syakban tu kena ada sebab. Antara sebabnya, mungkin dia nak qada puasa. Mungkin dia nak nazar, nak selesaikan nazar. Nazar tahu tak? Nazar ni contohnya, dia dah berjanji. Dia dah berjanji nak puasa kalau ada sesuatu yang impian dia tercapai. Ataupun sesuatu yang dia nak tu dapat. Jadi dia nazar, aku nak puasa sekian-sekian. Tiba-tiba jatuh pula pada hari 30 Syakban. Dia boleh puasa. Ataupun nak laksanakan kafarah. Kafarah ni denda. Ataupun puasa sunat yang telah beradat. Maksud adat ni, puasa sunat yang telah dia buat selalu. Bagi orang yang tak selalu buat puasa sunat, tak boleh puasa 30 Syakban. Bagi orang yang dah selalu puasa Isnin Khamis, dia dah
istiqomah. Maksudnya dah melazimi, dah selalu puasa. Dia boleh puasa 30 Syakban, hari Syak ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Info boleh tengok pada muka surat yang ke-55 tu. Jika kelihatan anak bulan pada malam yang 30 bulan Syakban, tidaklah dikatakan hari Syak tetapi merupakan awal Ramadan. Jadi tak adalah 30 Syakban kalau nampak anak bulan pada malam yang ke-30 Syakban. Yang kedua, jika cuaca tidak baik seperti disebabkan ada awal tebal ke yang susah nak nampak, tidak dianggap ia hari Syak, malah ia dikira bulan Syakban. Maksudnya tidak lagi dikategorikan sebagai malam tu hari Syak, cuma dikira sebagai bulan Syakban saja sebab ada awan tebal, susah nak nampak ada anak bulan ke tidak. Okey, seterusnya kita pergi kepada puasa nisfu Syakban. Biasa kita dengar kan puasa nisfu Syakban. Nisfu ni apa maksudnya? Setengah. Syakban maksudnya bermula daripada 15 Syakban. Biasa kita buat puasa 15 Syakban sebab dinamakan nisfu Syakban. Tapi dalam buku ni dia nak tengok apakah hukum kita puasa pada bermula 16 Syakban pula ke atas, 16 sehingga 30 Syakban. Apa hukumnya? Maka hukumnya makruh tahrim, hampir kepada haram juga. Puasa tanpa sebab pada separuh yang kedua daripada bulan Syakban, bermaksud 16 bermula 16 Syakban. Kecuali ada beberapa sebab lah dia boleh puasa. Kecuali antara sebabnya boleh berpuasa 16 Syakban ke atas ialah yang pertama, jika dihubungkan dengan hari sebelumnya. Maksudnya semalam 15 Syakban dia puasa, kemudian dia boleh puasa 16 Syakban. Siapa yang tak puasa 15? Okey, tak boleh lah. Yang kedua, puasa yang wajib ke atasnya seperti dia nak qada. Dia qada puasa, ganti puasa. Pada bulan Ramadan lepas dia tak sempat ganti lagi, jadi dia terpaksa ganti, boleh. Pun nazar, nazar tadi dah cerita, boleh. Kafarah boleh. Nak melaksanakan denda, nak melaksanakan nazar, boleh. Kemudian orang yang sudah beradat melakukan puasa sunat seperti puasa hari Senin dan Khamis, puasa sehari dan berbuka sehari. Tu macam tadi lah Ustaz cerita, siapa yang dah puasa selalu Isnin Khamis, dia boleh puasa untuk 16 Syakban. Okey. Sekarang kita pergi kepada harus berbuka dan meninggalkan puasa. Sempat sikit lagi itu tak apalah, itu nanti. Untuk ini untuk minggu depan nanti. Jadi kita hari ni bagi untuk perkara sunat, makruh dan hari Syak serta nisfu Syakban. Okey, nanti kalau tak faham awak boleh tanya Ustaz. Okey. Nanti ada latihan Ustaz bagi dalam grup WhatsApp. Okey, insya-Allah sampai itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.